Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif untuk bahagian pertama. Untuk bahagian pertama lah. Untuk bahagian pertama. Setelah mendapat tugas kenabian. Jadi selepas dapat tugas kenabian itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan usaha dakwah selama 9 tahun di Mekah dan terus berusaha demi petunjuk dan islah kaum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesemua orang kafir Mekah berusaha sedaya upaya untuk menyusah dan mempersendakan baginda sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat radhiyallahu anhu dengan berbagai-bagai cara tanpa melepaskan sebarang peluang yang ada kecuali segolongan kecil orang yang telah memeluk Islam dan segelintir orang-orang yang menolak baginda walaupun masih belum memeluk Islam. Bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Talib juga ialah antara mereka yang baik hati walaupun tidak memeluk Islam. Dia tetap membantu baginda sallallahu alaihi wasallam dalam semua segi. Selepas 10 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir pun mendapat lebih banyak peluang untuk menghalang penyebaran Islam dan menyaksa orang Islam dengan berbagai-bagai cara secara terbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Taif dengan anggapan bahawa di sana ada kabilah Sakif yang ramai bilangannya. Sekiranya kabilah tersebut memeluk Islam, maka kaum muslimin di Mekah akan mendapat keselamatan daripada segala kesusahan tersebut dan Taif akan menjadi pusat penyebaran Islam. Setelah tiba di sana, baginda sallallahu alaihi wasallam telah berbicara dengan 3 pembesar yang dianggap tinggi darajatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menarik perhatian mereka untuk membantunya. Walau bagaimanapun mereka bukan sahaja tidak menerima ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya telah menjawab secara kasar dan tidak berakhlak sekali. Sekurang-kurangnya mereka patut melayan tetamu yang baru datang dengan baik sesuai dengan sifat suka melayan tetamu yang memang termasyhur dalam kalangan bangsa Arab. Sebaliknya mereka telah menjawab secara kasar. Mereka juga tidak rela Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Nabi menganggap mereka yang merupakan pembesar kaum ialah orang yang baik dan akan bercakap dengan sopan. Tetapi salah seorang daripada mereka telah berkata, Hoi, engkaulah orangnya yang Allah hantar sebagai Nabi. Itulah antara pembesar Taif zaman itulah. Yang kedua berkata, tiadakah orang lain daripada engkau yang Allah terima untuk diutus sebagai Nabi? Yang ketiga berkata, aku tidak ingin bercakap dengan engkau, kerana kalaulah engkau sememangnya Nabi sebagaimana didakwa, maka tidak layak untuk orang seumpama aku bercakap-cakap dengan engkau. Sekiranya engkau pendusta, aku tidak ingin bercakap dengan orang seumpama engkau. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada menaruh harapan lagi terhadap pembesar-pembesar itu, pembesar Taif lah, baginda sallallahu alaihi wasallam cuba bercakap-cakap pula dengan orang lain, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang mempunyai hemah dan kecekalan seumpama gunung. Malangnya tiada seorang pun yang sanggup menerima. Bukan sahaja mereka tidak menerima,
bahkan mereka telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarlah daripada kami ini serta merta, pergilah ke mana-mana yang kamu suka. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sudah langsung tiada menaruh harapan lagi terhadap mereka, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah memulakan langkah untuk pulang. Mereka telah menghantar budak-budak untuk mengejar, mengejek, mempesenda dan melantari baginda sallallahu alaihi wasallam dengan batu hinggakan kedua-dua kasut baginda sallallahu alaihi wasallam dilumuri dengan darah yang mengalir. Dalam keadaan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sudah selamat daripada pengacau-pengacau tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka ya awsa'u li a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqta lahu adh-dhulumatu wa salaha alayhi amrud dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabaka aw yahilla alayya syaqatuka lakal utbah hatta tarda wala hawla wala quwwata illa billah wala quwwata illa bika. Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekurangan daya upayaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhan orang yang ditindas. Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang memandangku dengan penuh kebencian, atau kepada musuh yang menguasai aku? Sekiranya Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun afiatmu sudah cukup buatku. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan, dan teratu di atasmu itu urusan dunia. Di atasmu itu urusan dunia dan akhirat. Daripada Engkau menurunkan kemarahanmu kepadaku atau Engkau murka kepadaku, kepadamulah aku tetap merayu sehingga Engkau reda. Tiada sebarang daya yakni untuk melakukan kebaikan, dan tiada upaya yakni untuk meninggalkan kejahatan kecuali dengan bantuannya. Dengan doa sedemikian bersemaralah sifat Qahhar Allah, yakni Raja segala kerajaan. Lalu Jibril AS datang memberi salam dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar perbualan kaum itu dengan Tuhan, dan telah mendengar jawapan mereka, serta menghantar satu malaikat yang berkuasa ke atas gunung Ganan. Perintahkan sahaja malaikat itu supaya melakukan apa-apa yang Tuhan kehendaki. Selepas itu malaikat tersebut memberi salam dan berkata, saya akan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Tuhan, sama ada diperintahkan supaya saya melagakan bukau di kedua-dua arah yang akan menyebabkan mereka semua akan hancur, atau apa-apa sahaja hukuman yang Tuhan tetapkan.
Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang amat pengasih lagi belas kasihan. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan, aku tetap menaruh harapan kepada Allah bahawa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya dalam kalangan anak-anak mereka. Itu saja, semoga bermanfaat, semoga dapat menghayati peristiwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.